المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية للصالح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم من نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا الله وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحيد وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا بالدارين. Atau ada ia berwudu, maka ia sekarang ia berhadas. Jika beradat ia tajdid wudu. Atau ada ia berwudu, maka ia sekarang berhadas. Hukum kata berhadas tu jika beradat ia tajdid wudu. Kerana bahwasanya ia yakin akan hadas dan syak ia pada yang mengakatkan dia kan hadas. Dan asalnya tiada yang mengakatkan dia. Jadi masalah apabila seorang tu dia yakin bahwasanya dia tu ada berhadas dan ada mengambil wudu. Tetapi dia jahil, dia tak tahu, dia tak ingat yang mana yang dahulu. Dia tak tahu yang mana yang dahulu, maka di sini masalah dia beradat mutajdidkan wudu. Masalahnya katanya atau ada ia berwudu, maknanya dia ni sebelum pada kedua tu dia berwudu. Maka ia sekarang berhadas. Jika beradat ia tajdidkan wudu. Jadi masalahnya kita katanya sebelum pada naik matahari, sebelum pada naik matahari dia ada wudu. Sebelum pada naik matahari dia ada wudu. Kemudian selepas pada naik matahari sehingga jam pukul 9. Kita tulis macam kemarin ya. Tengok yang saya tulis. Jadi sekarang dianya dah jam tu dah pukul 9. Kita katanya sekarang tu jam dah pukul 9 pagi. Jadi dia sekarang tu nak solat duha lah. Maka dia ingat balik. Antara belum pada pukul 9 dan selepas pada naik matahari. Antara selepas pada naik matahari dan belum pada pukul 9 tu ada berlaku dua perkara. Ada berlaku berhadas, ada berlaku berwudu. Ada berhadas, ada berwudu.
kemudian dia tak tahu bahwasanya berwuduk dan berhadas tu yang mana yang dahulu, yang mana yang terkemudian. Maka kita suruh dia ingat balik. Belum pada naik matahari itu macam mana dia? Sebelum pada naik matahari itu macam mana dia? Maka dia jawab, kata dia ni belum pada naik matahari dia berwuduk. Dia sebelum pada naik matahari itu dia berwuduk. Maka kita katanya apabila sebelum pada naik matahari itu dia berwuduk, maka di situ kena tengok dia beradat mentajdidkan wuduk ke tidak beradat. Maknanya ada biasa, ada pernah mentajdidkan wuduk ke tak pernah mentajdidkan wuduk. Maka di situnya dalam kitab tu dia katanya atau ada ia berwuduk. Mana sebelum pada apabila kita suruh ingat balik sebelum pada naik matahari itu dia berwuduk ke dia berhadas, maka dia jawab kata dia ni sebelum pada naik matahari dia berwuduk, dia ada wuduk. Maka sekarang ia berhadas. Maka hukum dia nya sekarang pada jam pukul 9 ni dia berhadas. Tapi kata dia berhadas tu sekiranya kalau dia tu beradat mentajdidkan wuduk. Kalau dia ni beradat mentajdidkan wuduk. Tengok dia katanya, maka ia sekarang ia berhadas. Jika beradat ia mentajdidkan wuduk. Nah, kita tulis dulu. Jika beradat ia tajdidkan wuduk. Tulis pada katanya jika ia beradat tajdid wuduk. Tulis katanya kerana tajdidkan wuduk itu kerana beradat tajdid wuduk itu. Kerana beradat tajdid wuduk itu mekuatkan keadaan berwuduk yang kedua. Mekuatkan keadaan berwuduk yang kedua. Mekuatkan keadaan berwuduk yang kedua adalah tajdid akan yang pertama. Adalah tajdid akan yang pertama. Sekali lagi kerana beradat tajdid itu mekuatkan keadaan berwuduk kali yang kedua tajdid akan yang pertama. Begitu. Tulis gitu dulu nanti nak urai balik. Dalam kita lagi katanya kerana bahwasanya ia yakin akan berhadas. Rupa di sininya dengan sebab dia mentajdidkan wuduk, adat dianya ada mentajdidkan wuduk, kerana bahwasanya ia seorang tu yakin akan berhadas. Sebab dia ni yakin kata dia berhadas dan syak pada yang mengakatkan dia kan hadas. Dan syak ia pada yang mengakat
akan dia akan hadas. Dan syak ia pada yang mengakatkan dia kan hadas. Lepas tu tulis pada yang mengakatkan dia. Pada kata dan syak ia pada yang mengakatkan dia kan hadas. Tulis pada yang mengakatkan dia. Tulis pada yang mengakatkan dia. Tulis katanya iaitu terkemudian oleh suci, oleh berwuduk daripada berhadas. Iaitu terkemudian oleh berwuduk, iaitu terkemudian oleh berwuduk kemudian daripada berhadas. Iaitu terkemudian oleh berwuduk kemudian daripada berhadas. Maknanya dan syak ia pada yang mengakatkan dia. Kalau yang mengakatkan hadas, maknanya terkemudian oleh mengambil wuduk daripada berhadas. Jadi maknanya dia berhadas. Berhadas tu yakin. Berhadas tu yakin. Kemudian syak pada yang mengakatkan hadas. Maknanya nak mengakatkan hadas, maknanya mestilah wuduk tu belakang daripada berhadas. Sebab wuduk nak mengakatkan hadas, wuduk mesti kena belakang daripada berhadas. Kalau katanya dia begitulah. Wuduk mengakatkan hadas, wuduk selepas pada berhadas. Dia sebabnya kalau berhadas dulu, wuduk di belakang, mana wuduk tu mengakatkan hadas. Kalau katanya wuduk dahulu, hadas di belakang, mana hadas membatalkan wuduk. Memanglah, memanglah begitu. Tapi sekarang dia ni berhadas. Yakin kata dia berhadas. Maka yang dia syaknya ialah yang mengakatkan hadas. Mana terbelakang oleh wuduk daripada berhadas. Itu dia yang syak. Apabila syak tu dengan maknanya berlaku ke tak berlaku. Berlaku ke tidak berlaku. Syak tu makna begitu 50 sebelah balik berlaku, 50 sebelah balik tak berlaku. Jadi maknanya berlaku, mana ada mengakatkan hadas, ataunya tidak mengakatkan hadas. Mana ada ambil wuduk lepas pada berhadas ke tidak ambil wuduk. Itu dia syak. Mana ada berlaku mengambil wuduk ke tidak berlaku mengambil wuduk. Maka itu disyaki. Berlaku dan tak berlaku. Maka kaedah kitanya asal tiada yang mengakat. Dan asalnya tiada yang mengakatkan dia, mengakatkan hadas. Asalnya tidak ada, maknanya tidak ada ambil wuduk selepas pada berhadas. Asal tiada yang mengakat. Asal tiada mengakatkan dia. Mana tidak kemudian oleh mengambil wuduk, kemudian daripada berhadas. Begitu. Jadi tengok pada yang saya tulis. Yang tulisnya sebelum, yang tulis sebelum tu maknanya sebelum pada naik matahari. Tapi dalam kitab tu dia buat misal katanya sebelum pada naik fajar. Samalah. Jadi masa sebelum pada naik matahari itu ialah dia berwuduk. Sebelum pada naik matahari itu dia berwuduk. Kemudian selepas pada naik matahari dan sebelum jam pukul 9. Macam kemarin selepas pada naik matahari belum pada jam pukul 9 itu dia
dia yakin katanya ada wuduk dan ada berhadas. Ada mengambil wuduk dan ada berhadas. Maka tetapi dia tak tahu yang mana yang dahulu. Berwuduk dahulu ke, berhadas dahulu ke, dia tak pasti. Maka lalu tu kita ingat, kita suruh tengok kepada rojak balik ke belum pada naik matahari itu macam mana dia. Maka dia katanya dia ni belum pada naik matahari, dia berhadas. Dia berwuduk. Jadi maknanya kita di sini dua ihtimal. Dan dua ihtimal. Jadi maknanya kalau katanya belum pada naik matahari berwuduk. Lepas tu boleh jadinya selepas pada naik matahari sebelum pada pukul 9 tu antara dua tu maknanya wuduk dahulu berhadas kemudian. Boleh jadi begitu. Dan boleh jadi juganya selepas pada naik matahari itu dan belum pada pukul 9 kat celah-celah tu berhadas dahulu berwuduk kemudian. Jadi dua ihtimal. Jadi dua ihtimal. Jadi maknanya tengok yang pertama ini yang pertama ini yang kedua, ini ihtimal yang pertama, ini ihtimal yang kedua. Jadi kalau kita katanya selepas pada naik matahari dan sebelum pada pukul 9 tu memang ada berwuduk, ada berhadas. Dia yakin kata dia ada berwuduk, ada mengambil wuduk dan dia yakin katanya dia ada berhadas. Berhadas tu dia kencing ke katalah. Tetapi dia tak tahu yang mana yang dahulu. Apabila tak tahu yang mana yang dulu, kita kena ambil, kena kira kedua-dua. Boleh jadi wuduk sebelum berhadas kemudian. Satu perkara yang boleh jadi. Dan boleh jadi juga wuduk sebelum berhadas kemudian. Ada. Salah tulis. Berhadas sebelum berwuduk kemudian. Jadi dia dua. Maknanya boleh jadi wuduk sebelum, saya tulis satu, mana wuduk dahulu, berhadas terbelakang terkemudian. Boleh jadi berhadas dahulu, berwuduk kemudian. Maka tapi masalah kita di sininya, masalah dia ni orang yang pernah beradat, dia orang yang pernah mentajdidkan wuduk, artinya orang yang pernah mentajdidkan wuduk. Maka jadi hasilnya dua ihtimal. Tilik kepada masa belum pada naik matahari, dia ada wuduk. Lepas tu selepas pada naik matahari, belum pada jam pukul 9, kita katanya boleh jadinya wuduk dahulu dan berhadas kemudian. Wuduk dahulu, berhadas tu kemudian. Jadi kalau kata wuduk dahulu, berhadas kemudian, maknanya
Maknanya yang ni apa tengok yang pertama berwuduk, yang ni sebelum pada naik matahari berwuduk. Selepas pada naik matahari berwuduk dahulu, berhadas kemudian. Maka wuduk yang ni. Wuduk yang ni wuduk yang ni boleh jadi wuduk tajdid. Boleh jadi wuduk tajdid. Boleh jadi wuduk tajdid. Boleh jadi wuduk tajdid. Sebab wuduk apa kalau katanya wuduk ni wuduk tajdid, maknanya wuduk tajdid tidak mengakatkan hadas. Jadi maknanya sebelum pada naik matahari dia berwuduk. Selepas pada naik matahari dia ambil wuduk untuk tajdid wuduk yang pertama. Wuduk dengan sebab ihtimal pertama, maknanya wuduk sebelum daripada berhadas. Maka wuduk yang pertama, maknanya wuduk yang pertama ini, mana jadi rupanya sebelum pada naik matahari dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari, sebelum pada naik matahari dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari dia ada ambil wuduk. Maka ambil wuduk sebelum pada berhadas. Kita kata berwuduk, dia ambil wuduk sebelum pada dia berhadas. Mana wuduk yang sebelum berhadas, wuduk ni wuduk tajdid. Sebab tu yang kita tulis katanya kerana beradat tajdid wuduk itu mekuat keadaan taharah yang kedua. Berwuduk yang kedua ni. Berwuduk yang kedua ni ialah tajdid akan yang pertama. Jadi maknanya itu yang kita tulis tadi. Kerana beradat tajdid wuduk itu mekuat keadaan wuduk kali yang kedua mutajdid akan wuduk yang pertama. Jadi wuduk, maka sini wuduk di sini ialah wuduk tajdid akan yang pertama. Tajdid itu maknanya ambil wuduk sekali lagi belum pada, dengan keadaan tidak batal wuduk. Maknanya wuduk, kalau kata wuduk dahulu, mana wuduk ni kena atas wuduk tajdid. Sebab dia ni orang pernah mutajdidkan wuduk. Maknanya apabila wuduk ni wuduk tajdid, bukan wuduk mengakatkan hadas. Kalau kata wuduk ni wuduk tajdid, maka wuduk ni ialah wuduk yang tidak mengakatkan hadas. Maknanya betul lah dia berhadas. Yakinlah kata dia berhadas. Mengikut ihtimal yang pertama, maknanya berwuduk, belum pada naik matahari dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari dia ambil wuduk. Selepas tu dia berhadas. Maka jadi maknanya sekarang dia berhadas lah. Yakinlah kata dia berhadas. Maka sini yakin kata dia ni berhadas. Fardu yang pertama. Ihtimal yang pertama. Ini kalau katanya antara naik matahari belum pukul 9 tu wuduk dahulu, berhadas kemudian. Dan tengok ihtimal yang keduanya ialah berhadas dahulu, berwuduk kemudian. Berhadas dahulu, berwuduk kemudian, terbelakang. Kalau ihtimal yang kedua, berhadas dahulu, berwuduk terbelakang, terkemudian. Maka yang ni lah yang disyakkan. Maka jadi maknanya kalau mengikut ihtimal yang kedua, maknanya sebelum pada naik matahari dia berwuduk, apabila naik matahari dia berhadas. Selepas pada berhadas boleh jadi saja. Ini boleh jadi saja. Ini yang syak. Ini yang syak. Ini yang syak yang dalam kitab katanya, dan syak ia pada yang mengakat. Tapi kalau tilik yang ni, kalau berhadas ni yang yakin.
Berhadas ini yakin. Ini yakin. Adapun yang ni syak. Tengok. Jadi jadi tengok kalau kita tilik kepada ihtimal yang pertama, mana sebelum pada naik matahari dia berwuduk. Selepas pada naik matahari dia ambil wuduk dahulu daripada dia berhadas. Maknanya wuduk dahulu tak lain tak bukan wuduk tajdid. Sebab dia belum pada ni dia tak ada batal wuduk. Sebelum pada naik matahari, dia ada wuduk. Apabila naik matahari, dia ambil wuduk pula. Jadi wuduk ni wuduk tajdid. Lagi pulanya keadaan dia ni orang yang beradat mentajdidkan wuduk. Mana ini kuatkan bahawasanya wuduk ni wuduk tajdid. Maka selepas pada dia ambil wuduk tajdid, dia berhadas. Maka berhadas ni mengikut ihtimal pertama berhadas ni ialah yang yakin. Yang yakin sebab selepas pada berhadas ada ke tidak berwuduk kemudian selepas pada ni tidak ada. Tidak ada. Maknanya berhadas inilah yang yakin. Itu mana dalam kitab katanya maka sekarang ia yakin jika dia beradat ia tajdid wuduk kerana bahasanya ia yakin akan hadas. Ni yakin. Sebab berhadas ni pada ihtimal yang pertama berhadas ni terbelakang daripada wuduk. Terbelakang daripada wuduk. Wuduk ni wuduk yang ihtimal dia boleh jadi dia ni wuduk tajdid. Kalau begitu dah yakinlah kata dia berhadas. Sebab selepas pada berhadas tidak ada dah ambil wuduk. Ini ihtimal yang pertama. Apabila kita tilik kepada ihtimal yang kedua, berhadas dahulu, berwuduk kemudian. Maka jadi rupanya mana belum pada naik matahari dia berwuduk. Selepas pada naik matahari dia berhadas. Selepas pada dia berhadas, tentu berhadas ni yakin. Berhadas ni pun yakin juga. Berhadas ni pun yang yakin juga. Sebab dia sama dua ni. Sebab dua ni sama. Berhadas yang pada ihtimal pertama, pada ihtimal yang kedua sama lah. Berhadas yang pertama ni yakin, di sini pun yakin juga. Maka jadi maknanya ihtimal yang kedua mana sebelum pada naik matahari dia berwuduk. Sebelum pada naik matahari dia berwuduk. Selepas pada naik matahari dan sebelum pukul 9 tu dia yakin dia kata berhadas pun ada, berwuduk pun ada. Tapi kita katanya belum berhadas tu sebelum berwuduk terkemudian. Maka berhadas adalah benda yang yakin. Sebab dia ingat kata dia berhadas. Maka berhadas belum pada wuduk, mana berhadas ini membatalkan wuduk sebelum. Berhadas yang kemudian daripada naik matahari membatalkan wuduk sebelum, yang membatalkan wuduk yang ada sebelum pada naik matahari. Jadi tentulah berhadas ini ialah berhadas yang membatalkan wuduk yang sebelum pada naik matahari. Maka tinggal ada berwuduk yang belakang berhadas inilah yang disyak. Ada berwuduk ke tidak ada berwuduk. Ada ambil wuduk ke tidak ada ambil wuduk. Maka inilah yang syak. Maka syak ni apa dia syak? Syak ni maknanya ada atau tiada. Itu mana rupanya syak. Syak 50. Syak pada kata ada ambil wuduk ke tidak ada ambil wuduk. Apabila beri pun ada dan tiada. Boleh jadi ada ambil wuduk, boleh jadi tidak ada ambil wuduk.
Apabila boleh jadi ada ambil wuduk dan boleh jadi tidak ada ambil wuduk, jadi ada dua, maka rojak kepada kaedahnya dan asal tidak ada. Al-aslu al-adamu, asal tidak ada, mana tidak ada ambil wuduk. Asal tidak ada, maknanya asal tu tidak ada. Dengan sebab dia syak, maka kita ambil pada yang asal ialah tidak ada. Tidak ada ambil wuduk, maknanya kalau tidak ada ambil wuduk di sini, maknanya dia berhadas. Kalau tidak ada ambil wuduk, mana wuduk ni kalau tidak ada, sebab asalnya tidak ada, maka wuduk ni tidak ada. Kalau kita fardunya wuduk ni tidak ada, maknanya sebelum pada wuduk yang ni berhadas. Maknanya kalau wuduk ni tidak ada, maknanya sekarang dia berhadas juga. Itulah. Jadi maknanya rupa di sini selepas pada naik matahari, sebelum pada pukul 9, dia yakin kata dia ni ada berhadas dan dia ni ada ambil wuduk. Ada berhadas, ada ambil wuduk. Maka kalau kita tanya yang mana yang dulu berhadas dulu ke ambil wuduk dulu, yang masa di antara naik matahari dengan pukul 9, dia kata dia tak pasti, dia tak ingat. Dia tak tahu yang mana yang dulu. Maka kalau gitu kita tanya balik, belum pada naik matahari, macam mana kau? Dia jawab katanya, belum pada naik matahari saya ada wuduk sebab saya baru habis solat subuh. Jadi maknanya kalau begitu kita buat dua ihtimal lah. Maknanya belum pada naik matahari dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari dia berhadas dahulu, dia berwuduk dahulu dan berhadas kemudian. Itu satu ihtimal. Satu yang boleh jadinya, ihtimal mana boleh jadi. Satu boleh jadinya maknanya belum pada naik matahari dia berwuduk. Dia ada wuduk. Apabila naik matahari dia ambil wuduk pula. Selepas pada dia ambil wuduk tu dia berhadas. Mana ambil wuduk yang sebelum berhadas tu mana ambil wuduk tajdid. Sebab dia ni orang yang beradat mutajdidkan wuduk. Jadi wuduk yang sebelum berhadas selepas pada naik matahari itu, wuduk ini tidak mengakad ke hadas sebab rupanya wuduk tajdid. Maknanya berhadas kemudian pada wuduk tajdid, berhadas itulah yang sebenarnya. Yang yakinnya, kalau begitu kita mengikut, kalau ihtimal yang pertama wuduk dahulu daripada berhadas, maka mengikut ihtimal yang pertama ialah berhadas tu ialah yang yakin. Maka pula kalau mengikut ihtimal yang kedua, boleh jadi pula yang keduanya maknanya sebelum pada naik matahari dia berwuduk, dia ada wuduk. Kemudian selepas pada naik matahari dan sebelum pada jam pukul 9 tu dia berhadas dahulu daripada dia berwuduk. Dia katanya selepas pada naik matahari, kita katanya boleh jadi juga begini, mana belum maknanya selepas pada naik matahari kau berhadas. Dulu daripada kau ambil wuduk. Kalau begitu maknanya berhadas tentu yakin. Berhadas ni ialah benda yang yakin. Kenapa boleh katanya yakin? Sebab dia kata selepas pada matahari dia ada berhadas juga. Maka kalau berhadas dahulu, maknanya berhadas dahulu, mana berhadas itu membatalkan wuduk. Berhadas yang kemudian daripada naik matahari, yakin katanya berhadas yang kemudian pada naik matahari ini membatalkan wuduk yang sebelum pada naik matahari. Maka ihtimal yang keduanya berwuduk kemudian daripada berhadas. Maka berwuduk ni kena atas benda yang disyaknya. Berwuduk selepas pada berhadas inilah yang disyak. Syak maknanya ada ke tak ada. Berlaku mengambil wuduk ke tak berlaku.
Berlaku mengambil wuduk ke tak berlaku. Maka kita tilik pada kaedah asal ada dengan tak ada, berlaku dengan tak berlaku, asalnya tak berlaku. Maknanya wuduk yang selepas pada berhadas, kita katanya tak berlaku lah. Sebab dia syak. Tapi boleh jadi berlaku. Tapi tilik kepada asal. Dengan sebab kita tak pasti wuduk yang kedua, wuduk yang ni tu syak. Berlaku ke tak berlaku. Dengan sebab 50-50. Sebab dia syak berlaku ke tak berlaku. Maka boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Kalau biarkan dengan keadaan begitu, tak boleh nak buat keputusan lah kitanya. Dengan sebab boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku, maka kena nak buat keputusan macam mana. Dengan sebab kita syak ni. Berlaku ke tak berlaku, berlaku ke tak berlaku. Nak buat keputusan, nak buat macam mana. Ambil yang yakin lah. Ambil yang yakin, mana yang yakin? Asal. Ambil yang asal. Yang asal tu yang yakin. Yang asalnya ialah asal tidak ada segala. Asal, tilik pada asal tidak ada. Kenapa kata asal tidak ada? Sebab kita makhluk ni asal tidak ada. Maka ambil pada kaedahnya al-aslu al-adamu. Asalnya tidak ada. Mana tidak ada ambil wuduk selepas pada dia berhadas. Maknanya tidak ada ambil wuduk selepas pada dia berhadas. Maknanya sekarang dia berhadas. Itulah masalahnya. Dia keadaannya asal. Kita ikut asal. Sebab yang asal itulah yang yakin. Sebab tu apabila kita syak pada bilangan rakaat. Apabila kita syak pada bilangan rakaat kan. Contohnya kita salat zuhur, apabila kita syak pada bilangan rakaat 3 ke 4. Dah 4 ke artinya 3. Kalau 3 nak bangkit nak berdiri 1 rakaat lagi. Kalau 4 maknanya nak duduk tahiyat akhir. Jadi maknanya biasanya ghalibnya kita syak pada sujud kali yang kedua. Pada sujud kali yang kedua. Ketika tu ingat, dah 4 ke baru 3. Dah 4 rakaat ke baru 3 rakaat. Maka kalau kita tilik tu, kalau orang panggil syak pada 3 dan 4. Kalau mengikut cakap kitanya, syak di mana? Syak adakah 3 atau 4? Kalau orang cakapnya begitulah, saya syak, saya tak yakin, tak pasti katanya 3 atau 4. Tapi yang sebenarnya, yang dia syak tu bukan 3 dan 4. Yang dia syak tu 4 tu ada ke tidak. Adapun 3 tu yang yakin. Sebab asalnya belum pada nak jadi 4, lalu daripada 3. Asalnya, semuanya balik pada asal. Jadi 3 tu yang yakin. Sebab kita syak mana? 3 ke 4. 3 ke 4. 3 atau 4. Mana 3 tu syak ke tidak? 3 tidak syak. 3 tu yang yakin. 4 itu yang syak. Mana ada 4 yang keempat ni, rakaat yang keempat ada ke tidak ada. Itu dan syaknya. Yang 4 ni lah yang kita syak. Ada ke tidak ada. Ada ke tidak ada. Apabila syak ada ke tidak ada, ambil hukum asalnya tidak ada. Kalau tidak ada 4, maknanya 3. Dia 3 ni yang yakin, tak payah kira aja, mesti mana 3 dah tentu ada. 3 ni dah tentu ada. Rakaat yang 3 tu dah tentu ada. Maknanya rakaat yang keempat ni lah yang kita syaknya. Syak macam mana? Ada yang rakaat yang keempat dah buat ke tak buat lagi rakaat yang keempat. Itu maknanya syak di situ. Rakaat yang keempat dah dibuat ke belum dibuat. 50-50. Boleh jadi dah buat, boleh jadi tak
tak dibuat lagi. Maka apabila begitu, maknanya kita tak boleh nak buat keputusan sebab boleh jadi dah buat rakaat yang keempat, boleh jadi belum buat rakaat yang keempat. Kalau begitu, balik kepada asal. Balik kepada asal, asal al-aslu al-adamu. Boleh kata ke tidak bahasa Arab. Al-aslu al-adamu. Yang asal ialah yang tiada. Maka rakaat yang keempat itulah dibuat ke, dah dibuat ke belum dibuat. Belum tu tiada. Maka kita ambil asal ni, asal tidak. Kalau gitu mana rakaat yang keempat belum dibuat. Apabila rakaat belum dibuat, maknanya sekarang 3 rakaat sajalah. Sekarang baru 3 rakaat. Maknanya nak 1 rakaat lagi. Apabila nak 1 rakaat lagi dengan sebab kita solat zuhur, maka terus kita bangkit 1 rakaat lagi. Walaupun pada wakil nak jadi 5 ku, biar dia lah. Sebab kita mengikut yang kita syaki. Begitu. Sama juga kalau sujud. Sujud nak 2 kali kan. Sujud nak 2 kali. Maka apabila kita bangkit duduk. Apabila kita bangkit duduk, kedatangan syak. Dah 2 kali sujud ke baru 1 kali sujud? Dah 2 kali sujud ke? Kalau dah 2, saya nak baca tahiyat. Saya nak baca tasyahud. Kalau 1 kali, saya nak kena turun sujud sekali lagi. Begitu. Maknanya, dah 2 ke baru 1 sujud. Maka 1 tu yang yakin, tak ke tepi dia. 1 tu dah mesti. Maka 2 ni yang syak. Tapi orang cakap syak pada 1 dan 2. Bukan syak pada 1 dan 2. 1 tu yakin, yang disyaknya 2 tu ada ke tidak ada. Sujud yang kedua tu dah ada sujud ke, dah ditunaikan ke belum ditunaikan. Itu maknanya syaknya. Syak pada ada ke tidak ada. Maka ingat balik. Ada dengan tak ada, mana yang asal? Sebab kalau kita duduk dalam keadaan ada dan tiada sujud yang kedua, dah sujud ke belum, dah sujud ke belum, tak boleh nak tunai. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak teruslah. Tak tahu nak buat kan. Jadi sebuah salah lah. Sebab kalau kita bangkit duduk, kemudian syak. 2 ni dah sujud yang kedua, dah sujud ke belum? Kalau tak cari keputusan, tak tahu nak pergi kita ni. Nak tahiyat ke, kan nak sujud pula. Tak boleh nak tunai, tak boleh nak pergi, tak boleh nak terus. Kali itu kena cari keputusan. Dengan sebab kita syak, dah sujud yang kedua ke belum? Itu yang syak. Maknanya sujud yang kedua syak dah dilakukan ke belum dilakukan. Itu dia syak. Maka nak biarkan dengan keadaan syak, tak boleh sebab tak boleh bergerak, tak boleh tunai, tak boleh teruskan solat kita. Kalau begitu kena cari keputusan. Apabila nak cari keputusan, mesti kena ambil yang yakin. Maka yang yakin tu yang asal. Maka asal tilik kepada orang belajar ilmu usul, ilmu akidahnya apa? Asal makhluk ini tidak ada. Maka keadaannya al-aslu al-adamu. Asal tidak ada. Mana tidak ada sujud yang kedua. Maknanya asal tidak ada, maknanya asal tidak ada sujud yang kedua. Apabila kita dah boleh pegang dah sekarang katanya wuduk sujud yang kedua tidak ada, sujudlah. Sujudlah. Walaupun tak payah tilik kepada wakil lah. Tak payah tilik kepada wakil. Boleh jadi kita sujud ni dengan sebab kita syak kata ada sujud yang kedua atau tidak ada sujud yang kedua. Maka kita ambil yang asal, asalnya tidak ada, kita pun turun sujud. Maka turun sujud kita ni, kalau tilik pada wakil, boleh jadi sujud yang kedua, boleh jadi sujud yang ketiga tu. Boleh jadi. Sama dengan masalah tambah bilangan tambah rakaat tu. 3 ke 4 tu dah yakin tak ke tepi. Dah siap 3 tu. Maknanya 4 tu ada ke tidak ada rakaat yang keempat. Maka kita syak, maka ambil asal, maknanya rakaat yang keempat
belum ada, bangun tambah satu. Berdiri tambah satu rakaat lagi. Biarlah pada waktu nak jadi 5 sekalipun, tapi kita ambil yang yakin. Mana begitu. Sebab 5 tu yang syaki. Mana kalau betul katanya 3, maknanya yang kita tambah tu jadi 4. Kalau betul kata 4, mana kita tambah tu jadi 5. Jadi 5 ke 4 lah jadi syakinya. Maka kita tak ada kira di situ. Apabila kita ambil asal, mesti maknanya 4 tidak ada. Rakaat yang keempat tidak ada. Sujud yang kedua tidak ada. Maka kita buatlah. Begitu. Kita ambil yang yakin ialah al-aslu al-adamu. Maka kaedah al-aslu al-adamu tu daripada kaedah al-aslu baqa'u syai' ala ma kana alaih. Al-aslu baqa'u syai'i ala ma kana alaihi. Al-aslu baqa'u syai'i ala ma kana alaihi. Al-aslu asal, baqa'u syai' kekal sesuatu, alama di atas kelakuan kerana yang ada dia dahulu. Alaihi alama. Dulu dia macam mana? Tengok. Rakaat yang keempat. Asal dia ada ke dia tidak ada? Asal tidak ada lah sebab kita kalau tak solat tak ada rakaat pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Asal semua bendanya tidak ada. Asal semua bendanya asal mari pada tidak ada. Tak ada, belum ada, belum berlaku. Tak ada, tak berlaku. Ambil asal. Apabila kita syak, maka rajuk pada asal. Begitu. Kemudian kita akhir kat situ katanya bersalahan jika ia beradat membaharukan wuduk. Ada lagi masalah panjang lagi masalah kitanya. Bersalahan jika tiada ia beradat membaharukan wuduk, maka diambil akan umpamanya. Kita akhir di situ. Bersalahan jika ia beradat membaharukan wuduk. Tiada beradat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana binurikal karim.